Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menerokai satu topik yang menarik dan mendalam, iaitu kaitan antara atom, bahan dan Al-Quran. Bagaimana pengetahuan tentang atom, bahan-bahan lazim seperti logam, besi yang kita pelajari melalui sains moden sebenarnya telah disebut dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mari kita mulakan perjalanan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Baik, pertama sekali, apa itu atom? Atom adalah zarah terkecil yang membentuk segala benda di alam semesta ini. Menurut John Dalton pada tahun 1803, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil dengan reaksi kimia biasa. Tetapi dalam Al-Quran, atom dikenal dengan nama zarah, iaitu sesuatu yang paling kecil dan tidak ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Al-Quran menyebut zarah dalam beberapa ayat seperti dalam surah Yunus ayat 61, surah Nisa ayat 40 dan juga surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pengetahuan tentang atom dan segelintir jenis bahan yang disebut dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sekadar kitab suci tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan ini dapat memperkuat iman kita dan berdekatkan diri kita kepada Tuhan, insya-Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman tentang kekuatan dan manfaat besi bagi manusia. Penemuan sains moden menunjukkan bahawa besi yang ada di bumi ini berasal dari bintang-bintang di luar angkasa yang mengesahkan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Hal ini jelas bahawa Allah telah menciptakan besi dan kemudian menurunkannya ke bumi untuk dapat diolah serta dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan. Besi yang terkandung dalam perut bumi sudah sejak lama menjadi bahan asas yang digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti pada masa peperangan dulu, besi menjadi bahan yang paling penting dalam membuat peralatan peperangan seperti pedang, perisai dan baju besi. Salah satu sumber mineral yang memiliki nilai penting dalam sejarah teknologi Islam pun adalah besi dan biji. Di era kejayaan Islam, perkembangan teknik pengolahan besi dan baja juga sangat berkembang pesat. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu tentang pengetahuan berharga mengenai proses peleburan besi melalui kisah Zulkarnain. Wahyu ilahi ini sejajar dengan kaedah pemprosesan besi yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman purba, lalu berkembang menjadi teknik-teknik canggih di era yang moden ini. Dengan mengkaji ayat ini dengan lebih mendalam, satu kaedah pemprosesan besi yang lebih maju dan berkembang telah tercipta, yaitu proses relau letupan.
ataupun dalam bahasa Inggrisnya blast furnace. Proses ini melibatkan pemanasan dalam relau pada tekanan dan suhu yang tinggi. Tambahan pula, ayat ini juga menyebut tentang penambahan tembaga pada besi. Dalam konteks pemahaman saintifik, adalah diketahui bahawa dalam penghasilan produk logam, besi sering digabungkan dengan unsur-unsur lain untuk mencapai sifat yang diingini. Amalan ini membawa kepada penciptaan alloy yang kini diiktiraf secara meluas kerana ciri-cirinya yang telah dipertingkatkan. Pemahaman yang mendalam dari Al-Quran ini menunjukkan sifatnya yang kekal, iaitu menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan kemajuan teknologi moden. Melalui kisah Zulkarnain, kita dapat menghargai dengan lebih mendalam proses rumit yang terlibat dalam amalan metalurgi, iaitu menggambarkan gabungan panduan ilahi dan kecerdikan manusia dalam bidang sains bahan. Berikut merupakan gambar bagi unsur tembaga. Dalam kimia, unsur tembaga juga dikenali sebagai kuprum ataupun dalam bahasa Inggrisnya copper. Fakta menarik yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah mengenai proses penempaan besi untuk menghasilkan bahan yang mempunyai fungsi dan kepentingan tertentu. Ini dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahawa Nabi Daud alaihi salam diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdasarkan besi, termasuklah baju besi yang digunakannya dalam peperangan. Proses ini melibatkan penempaan di mana besi itu dipanaskan sehingga menjadi lembut dan kemudian dibentuk mengikut reka bentuk yang diingini. Baju besi yang dihasilkan oleh Nabi Daud alaihissalam bukan sahaja digunakan sebagai perlindungan ketika peperangan, tapi juga sebagai contoh inovasi teknologi pada zaman tersebut. Ini menunjukkan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kisah ini bukan sahaja menggambarkan kehebatan teknologi metalurgi pada zaman dahulu, tetapi juga menekankan kepentingan ilmu dan kemahiran dalam menghasilkan alat-alat yang berguna untuk kesejahteraan manusia. Dengan adanya bimbingan ilahi, manusia mampu menghasilkan teknologi yang canggih dan bermanfaat, yang terus diwarisi dan diperbaiki hingga hari ini. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Sebagai kesimpulan, semua fakta yang dijelaskan ini mengesahkan kebenaran Al-Quran. Persoalannya, adakah kita kembali kepada Al-Quran ketika kita benar-benar memerlukan petunjuk ataupun hidayah? Adakah kita mencari panduan daripada Al-Quran bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Hal ini demikian kerana inspirasi dan penyelesaian yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah nyata dan benar. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين